Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Suka hatilah terpulang waktu bila awak tengok video ni. Okey, ini adalah video untuk Persatuan Bola Sepak, Persatuan Sukan Bola Sepak untuk kegiatan core kurikulum SMK Sungai Rambai. Jadi sesiapa yang menonton video ini, tak kira lelaki atau perempuan, awak boleh tengok dan kemudian di bawah saya ada sediakan soalan. Sedikit saja soalan, tak banyak, kebanyakannya soalan objektif. Kemudian bawah tu diminta awak untuk letak video awak sendiri untuk buat. Video apa? Kejap lagi saya akan terangkan. Video berkenaan dengan ball mastery. Okey, siapa yang belum kenal saya adalah Cikgu Khairul Nasri bin Norsir. Okey, tengok muka je nampak macam Korea, tapi sebenarnya bukan Korea, Melayu. Okey, Melayu. Kejap lagi video untuk ball mastery akan ada Cikgu Muhammad Sadiq. Okay, kalau awak tengok Cikgu Muhammad Sadiq nampak macam The Rock, tapi sebenarnya bukan The Rock, Melayu juga. Okay, alright. Yang pertama, okay, dalam video ni akan ada dua part. Yang pertama adalah saya akan menerangkan tentang bola sepak dan juga terutama sekali tentang teknikal. Okay, sebab dalam grassroots, iaitu sedang umur 6 ke belasan tahun, yang paling penting adalah teknikal lah. Awak kena tahu pasal teknikal. Okay, yang kedua adalah dalam video ni akan ada ball mastery, video sedikit penerangan dan video berkenaan dengan ball mastery. Apa itu ball mastery? Apa yang awak perlu buat? Dan lepas itu awak sendiri akan buat video awak membuat ball mastery ni dan letakkan di dalam soalan tersebut. Okay, yang perempuan pun boleh tengok, yang perempuan boleh buat. Kalau perempuan ada yang tengok dan ada yang buat, insya-Allah akan ada hadiah istimewa untuk awak. Okay? Dan yang perempuan tu kalau nampak awak boleh buat. Dan sekarang ni untuk pengetahuan awak, KJRN, Ketua Jurulatih Remaja Negeri, sedang mencari pemain-pemain wanita. Okay, sebab kita kekurangan pemain-pemain wanita. Okay, yang pertama sedikit berkenaan dengan bola sepak. Untuk pengetahuan awak, bola sepak adalah sukan paling popular dalam dunia. Okay, paling popular, sukan nombor 1 dalam dunia. Okay, baru-baru ni pun Euro. Okay, tahniah Itali. Dan saya tahu ramai yang sokong England, tapi minta maaf lah, saya pun bukanlah peminat utama England. Bukan peminat utama, memang tak minat pun England sebenarnya. Okay, alright. Okay, yang pertama bila kita sebut pasal bola sepak ada dua aspek. Yang pertama technical, yang kedua tactical. Okay, teknik, apa itu technical? Teknik awak, cara awak pegang bola, cara awak bermain dengan bola, cara awak tahan bola. Okay, itu adalah technical. Okay, yang kedua adalah tactical. Apa itu tactical? Pergerakan dalam padang. Di mana awak sepatutnya berada apabila bola berada di sini. Okay, kalau awak pemain penyerang, apa yang perlu awak buat apabila bola berada di bahagian defender? Apabila bola berada di bahagian penyerang pula, awak sepatutnya berada di mana? Okay, itu adalah tactical. Okay, tapi hari ini kita akan bercakap banyak lebih kepada tactical. Alright, evolusi teknikal first sekali berkenaan dengan evolusi teknikal. Evolusi teknikal sebenarnya dah banyak berubah daripada lama dulu. Banyak berubah. Sebab tu kalau awak tengok permainan bola sepak pada tahun 80-an dan zaman sekarang dah berubah. Kalau dulu lebih banyak kepada individu, sekarang lebih banyak kepada tim. Okay, lebih banyak kepada tim. Modern football. Dan kalau kita tengok pun macam Euro itu paling senang tengok Itali. Itali sudahlah. Kalau dulu kalau sebut Itali saja, siapa player-player Itali yang awak kenal, yang orang ramai kenal siapa? Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro, Paolo Maldini, Gianluca Zambrotta. Semua tu adalah pemain-pemain defender. Okay, jadi dia memang ultra defend. Tapi sekarang dia dah berubah, lebih moden. Okay, permainan dia lebih moden, lebih banyak menyerang dan defend sangat menitik beratkan defend tapi banyak menyerang. Okay, dan hasilnya champion Euro. Okay, kita banyak tengok macam itu. Tapi di Malaysia ni kita lambat sikit. Bukan lambat sikit, lambat banyak. Okay, kalau kita tengok permainan yang lama Malaysia dulu zaman sekarang, lebih kurang sama je. Bukan sekarang lah, dalam 5-6 tahun lepas Malaysia dengan tahun 80-an, permainan kita sama. Jadi technical kita tu, permainan technical kita tu sama, tak berubah. Okay, sebab tu bila orang kata bola sepak Malaysia kita jatuh, bola sepak Malaysia jatuh. No, sebenarnya bola sepak Malaysia tak jatuh. Tapi kita kekal berada pada tahap yang sama, tidak berubah. Okay, tapi baru-baru ni macam awak tahu, tahun lepas, tahun 2020, FNM dah buat satu plan iaitu F30. Perancangan 10 tahun.
sehingga tahun 2030, bola sepak Malaysia berada di tahap mana? Kita berada di ranking mana, apa semua tu. Alright. Jadi dengan adanya benda ni, dengan adanya evolusi teknikal ni, kita dapat tengok beberapa orang pemain muda yang bawah 19 dah mula menonjolkan diri. Sampai ada 3 orang pemain muda Malaysia dah masuk dalam senarai 25 orang pemain terbaik, pemain muda terbaik Asia Tenggara. Dipanggil sebagai 25 Wonder Kid ASEAN. And then seorang tu dah masuk dalam senarai 100 pemain muda terbaik dunia. Okay, contohnya pemain yang saya senang sebut adalah Zikri Khalili, pemain defend kiri Selangor, umur 19 tau, dapat main first team Selangor. Okay, senang cerita kalau umur 19 nak cerita muda tak muda. Kalau awak umur 19 cakap dengan mak ayah awak, mak nak kahwin, apa mak ayah awak buat? Dia baling dengan Okay, yang kedua adalah Arif Aiman, pun sama juga, sangat hebat, berada dekat dalam tim utama JDT. Alright, dan yang ketiga, of course, siapa tak kenal, Luqman Hakim Zainuddin, kini bermain di KV Kotraj. Okay, ketiga-tiga pemain ini adalah bekas pemain daripada AMD, Akademi Murtadari. Jadi kita tengok evolusi teknikal Malaysia dah berubah. Macam mana boleh berubah? Okay, kita tengok, kita bandingkan corak latihan yang lama dengan sekarang. Senang cerita, 6 tahun lepas saya pergi ke jurulatih, kursus jurulatih, corak latihan kita berubah. Okay, berbeza. Okay, kalau dulu aspek teknikal yang ditekankan ada 4. Yang pertama, heading. Apa itu heading? Menanduk, kemahiran menanduk. Yang kedua, kemahiran shooting. Shooting, menendang, shooting. Okay, bukan menendang, shooting ni lebih kurang macam try lah, shooting, shoot. Tendang dengan tenaga yang kuat lah. Okay. Yang ketiga adalah passing, cara passing kepada kawan. Dan yang keempat adalah chest, tahan dada. Okay. Boleh pergi tanya kalau jurulatih lama, memang itulah dia. Selama berapa puluh tahun, daripada tahun 80-an sampai sekarang, sampai 5-6 tahun lepas, benda yang sama. Tapi baru-baru ni dah berubah. Okay. Tahun lepas saya pergi ke kursus grassroots, okay, iaitu apa namanya ni, akad umbi bola sepak, dah berubah dah. Okey, corak latihan untuk umur 6 tahun sampai umur berapa belas tahun tu dah berubah. 13 14 tahun dah berubah. Okey, dah berubah. Macam mana contohnya? Okey, kita ubah. Yang pertama, aspek teknikal yang ditekankan adalah first touch. First touch, cara kita menerima bola. Okey, yang kedua, striking the ball, cara kita menghantar bola. Sama ada nak hantar bola tinggi, bola rendah. Kalau di depan gol, striking the ball, cara kita nak settlekan bola tu, finishkan bola tu. Tak ada istilah gol kan, tak ada, dia finish. Kalau sebelum ni sampai depan gol dia shooting, sampai depan gol shooting, sampai depan gol shooting. Tinggal dia dengan gol shooting, pum, naik ke langit sampai ke bulan, mengorbit bumi menjadi satellite. Okey. Yang ketiga adalah running with the ball. Okay, running with the ball, kalau awak nak tengok kemahiran running with the ball yang baik berada dekat pemain yang saya sebut tadi lah, Zikri Khalili, Luqman Hakim Zainuddin, Arif Aiman. Dia ada kemahiran yang sangat baik untuk running with the ball. Dan kemahiran yang terakhir yang dititik beratkan adalah 1 versus 1, satu lawan satu. Okay, cara kita nak take on player, kita nak lepas dengan player. Okay, sebab kita nak membina satu generasi bola sepak yang dapat bola, bila bola ada kat kita berani untuk challenge orang, challenge opponent kita. Itu yang kita nak. Sebab tu awak tengok dah berubah lah. Bila tengok macam perlawanan baru-baru ni Malaysia, walaupun kita kalah dengan UAE, kita kalah dengan Vietnam, kita menang dengan Thailand pun sikit, tapi kita boleh nampak bila kita masukkan pemain-pemain muda, Arif Aiman, Luqman Hakim, kita tengok pemain muda ini jauh lebih baik standard dia berbanding player-player lama. Okay, even Safawi Rashid pun tak sampai level tu. Kita tengok Arif Aiman macam mana defend Vietnam, sampai sadung-sadung nak kejar dia. Okay, dia berani take on player, dia berani. Okay, itu yang kita nak. Itu pun yang saya nak pada awak nanti. Okay, apabila buka sekolah, kita start latihan, itu yang saya nak pada awak nanti. Okay, tapi satu masalah dia. Apa masalah dia sekarang ni? Itu semua awak boleh buat latihan. Bola kita ada, tak ada masalah. Okay, tapi satu masalah, problem utama dia adalah pandemik.
Nak buat macam mana? Okay. Awak nak buat kat padang dengan kawan-kawan, boleh make sure seorang ada 1,000. Kena tahan, nak bayar 1,000. Tak payah daripada training macam itu bayar 1,000, tak payah training. Betul? Tapi ada satu penyelesaian. Okay. Kita tak dapat buat latihan dengan kawan, tapi awak boleh buat latihan yang kita panggil sebagai ball mastery. Apa itu ball mastery? Cara untuk awak handle bola tu dengan kaki awak, dapat ball mastery. Okay. Ball mastery ni apa kepentingan dia? Okay. Apa kegunaan dia? Selalunya atlet-atlet pemain bola profesional, ball mastery ni digunakan semasa dia injured, sakit kaki, okay? Ataupun ada juga player yang sanggup spend time, sama ada dia datang awal latihan atau dia balik lambat daripada latihan untuk buat ball mastery. Dia boleh buat seorang-seorang latihan ball mastery. Okay, contoh paling senang kita ambil Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo latihan masa dia main kat Real Madrid lah. Okay, latihan bermula pukul 5 petang, tapi dia berada dekat padang antara pukul 2 sehingga 2.30 dia dah ada kat padang. Apa dia buat? Sampai pukul 5 sebelum start latihan tu dia ada kat padang dah seorang-seorang. Okay. Pernah satu cerita, Isco datang latihan awal. Isco datang latihan pukul 4. Dia ingat tak ada orang lagi kat padang. Dia sampai-sampai dia tengok Ronaldo dah basah kuyup lah. Okay. Apa yang Ronaldo buat seorang-seorang dekat padang? Dia dengan bola sebiji, apa dia nak buat? Nak training free kick. Takkan tendang pergi sambut, tendang pergi sambut, tendang pergi ambil. Penat lah dia. Habis dia buat apa? Dia buat ball mastery. Okay, so untuk hari ni kejap lagi saya akan tunjukkan video Cikgu Sadiq. Okay, Cikgu Sadiq buat ball mastery. Okay, ada 4 kemahiran yang Cikgu Sadiq tunjuk kejap lagi. Yang pertama, roll between feet. Okay, roll between feet menggunakan sole kaki, sole plate kasut awak. Sole plate. Okay, contoh ni kasut awak. Okay, kasut boot. Okay, boot awak ni. Okay, sole plate dekat mana? Tapak ni. Dia akan golekkan bola dekat tapak ni. Tapak ke tapak. Roll between feet menggunakan sole plate. Okay. Yang kedua adalah inside feet. Inside feet kat mana? Dalam ni. Biar masukkan bola dalam ni lah. Okay. Inside feet kat mana? Sini. Awak akan menggerakkan bola antara kiri dengan kanan pakai dalam ni. Okay. Gerakkan bola. Bayangkan sini kasut lah. Okay. Bayangkan sini kasut juga lah. Sini. Kiri kanan bola. Okay. Jangan ada bola. Alright. Yang ketiga adalah outside feet. Outside feet kat mana? Sini. Bahagian sini. Bahagian yang selalunya kalau yang main bola biasa training tahulah. Bahagian ini kita outside feet kita selalu guna untuk shooting. Okay. Tolak bola. Untuk shooting dengan untuk run with the ball lah. Tolak bola dan bawa. Tolak bola kita guna yang depan. Okay. Kita akan guna outside feet. Guna yang ini. Tolak. Kita akan guna outside feet saja. Dan yang ketiga, yang keempat yang terakhir adalah Ronaldo roll. Okay, kalau sebut Ronaldo roll, siapa tak tahu? Betul? Siapa tak kenal Ronaldo? Siapa tak kenal Ronaldo tu tak tahu nak kata apa lah. Maknanya kau bukan tengok bola lah. Okay, Ronaldo roll dia akan menggunakan sole, akan menggunakan dalam kaki juga. Okay, yang itu yang ni. Okay, minta kejap lagi lepas awak tengok video ni, awak jawab soalan dan awak record video awak buat sendiri tu. Tolong buat dengan perlahan-lahan dahulu untuk masterkan. Lepas dah buat perlahan-lahan baru laju. Okay? Tak ada orang yang buat laju. Terus. Okay? So Cikgu Sadiq. Okay, tu anak dia dah ajak main bola tu. Okay, pergi tengok. Okey, kan main bola? Okey, jom sayang. Let's go. Dalam pembelajaran pertama untuk ball mastery, kita akan buat dahulu pergerakan pertama ini, iaitu kita golekkan bola ke kiri menggunakan tapak kaki dan juga kembali ke kanan menggunakan tapak kaki kanan. Okey? Macam ni saja. Baik.
Baik, untuk pembelajaran kedua, kita akan menggunakan bahagian dalam kaki. Kita akan tolak ke bahagian dalam kaki kiri. Jadi kita akan bermula menggunakan bahagian dalam kaki. Step. Untuk pergerakan ketiga dalam pembelajaran ball mastery, kita akan menggunakan bahagian luar kaki. Kita akan tolak sedikit dan akan kita sambung dengan kaki yang seterusnya juga menggunakan bahagian luar kaki. Okey, baik. Pergerakan yang terakhir yang kita nak belajar adalah kita panggil sebagai Ronaldo move, iaitu kita akan buat kebanyakan player-player yang mempunyai kaki yang pantas dan muslihat untuk melirukan pihak lawan boleh menggunakan teknik ini, di mana kita menggunakan tapak kaki, kita rollkan bola ke arah berlawanan, kaki sebelah kiri dinaikkan, biarkan bola itu melintas dan tarik semula. Okey, saya tunjuk lagi sekali, kaki sebelah kiri tarik menggunakan tapak kaki, tarik, kaki kanan naik dan tarik semula. Baik, terima kasih. Itulah di antara 4 teknik untuk meningkatkan kemahiran kita dengan bola. InsyaAllah semua pelajar kalau boleh, saya doakan ada di antara pelajar kita ataupun di Malaysia secara amnya dapat terpilih satu hari untuk bermain di Liga Eropah kelak. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Cikgu Sadiq. Puas dia main bola dengan anak-anak dia tadi. Okay, awak pun boleh buat seorang, tak ada masalah. Okay, awak boleh buat seorang kat rumah, tak ada masalah. Alright. Okey, itu sahaja untuk video Persatuan Bola Sepak. So, jangan lupa jawab soalan dan hantar video awak. Saya nak tengok video. Alright, saya nak tengok video awak. Okey. Saya akan letakkan juga contoh video daripada salah seorang daripada pemain bola sepak di sekolah kita, iaitu Zulzikri Hanim. Atau nama penuh dia Zulzikri Hanim. Nama panggilan dia Geduk. Handsome orangnya. Buat siapa-siapa yang nak kenal bolehlah. Okey, dia pemain Panglima FC. Okey, dan juga pemain PLD Jasin bawah 17 tahun. Okey, dan untuk PLD Jasin, program pusat latihan daerah masih berjalan macam biasa, tapi latihan semua online. Jadi itu sebab dia kena buat video, jadi dia hantar. Jadi saya akan tunjukkan contoh video tu. Okey, kalau siapa-siapa yang nak tunjuk ajar dia, yang dekat dengan rumah dia, boleh jumpa dia. Okey, jumpa lagi di lain video dan ingat, stay safe. Alright, okay, see you. And how careless we be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never run. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you show me your wrong. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we would never